Salam sejahtera, Sir Azman dan semua pelajar dan kawan-kawan saya yang lain. Kami dari L1, iaitu saya, Sastan Lagi Ponesaran, mewakili rakan-rakan saya segrup dengan saya iaitu Dinesh Analaki Ravichandran serta Nitya Siri dan Nur Afizam dari grup 4 ingin membentangkan refleksi program JEA yang berlangsung pada 13 Jun 2022. Okey, yang pertama iaitu dari segi sumber sokongan kewangan. Terdapat dua jenis sumber sokongan iaitu kerajaan dan juga swasta. Okey, dari segi kerajaan pula terdapat agensi kerajaan seperti SME Corp, MARA, Tekun, AIM, SMEE, Bank, MIDF, PUNB dan seterusnya. Keduanya adalah swasta iaitu institusi kewangan. Seterusnya, dari segi bentuk sokongan terdapat juga dua jenis bentuk sokongan iaitu kewangan serta bukan kewangan. Dari segi kewangan pula, pembelian harta tetap, pembiayaan modal pusingan, dan dari segi bukan kewangan pula, peningkatan kapasiti iaitu kursus, sokongan pemasaran serta permohonan gagal ataupun ditolak. Seterusnya adalah permohonan. Dari segi permohonan gagal atau ditolak terdapat 5 jenis iaitu karakter, capacity, capital dan collateral serta conditions. Dari segi karakter pula adalah iaitu potensi peminjam membayar balik. Seterusnya adalah capacity. Capacity pula adalah pendedahan kredit pemohon. Seterusnya capital pula membawa maksud komitmen peminjam dalam perniagaan. Collateral pula adalah cagaran bagi melindungi pinjaman. Seterusnya adalah conditions. Conditions bertujuan pinjaman dan persekitaran perniagaan semasa. Okey, yang seterusnya adalah kewangan. Jenis kewangan yang anda tahu ataupun anda dikenal pasti. Kos projek. Kos projek adalah meliputi kos yang terlibat, bagaimana ia dibiayai atau ditanggung menggunakan dana sendiri ataupun dana daripada luaran. Seterusnya adalah jumlah pinjaman yang diperlukan. Seterusnya adalah unjuran kewangan. Jumlah keuntungan, jangka masa mendapat untung. Seterusnya adalah kedudukan aliran tunai. Kedudukan aliran tunai boleh dibagi kepada yang pertama, kemampuan membayar pinjaman, bagaimana ia dibiayai, permohonan gagal ataupun ditolak. Dokumen tidak lengkap, unjuran kewangan yang terlalu optimis serta kos projek yang diragui. Seterusnya adalah maklumat dalam penyata kewangan. Kadar pulangan, produktiviti, pergerakan aset, pergerakan tunai, prestasi berbanding industri, aliran tunai, komposisi aset semasa, komposisi liability, dan seterusnya adalah dokumen penting yang perlu ada pada yang ini adalah aliran tunai, penyata untung rugi, lembaran imbangan. Seterusnya makluman yang ada dalam penyata kewangan yang seterusnya adalah jualan, kos, untung rugi, aset, keperluan modal pusingan. Okey, yang ada lagi penghutang, pemihutang dan juga modal. Pengguna penyata kewangan dari segi dalaman dan juga dari segi luaran. Dari segi dalaman pula ada 3 iaitu pemilih memiliki keuntungan yang akan memberi keuntungan, dari segi pengurus yang mementingkan kos, dan pekerja yang memberi keuntungan kepada majikan ataupun sebuah organisasi. Seterusnya adalah kenaikan gaji ataupun serta bonus. Dari segi pihak luaran pula, bank dan agensi sokongan perniagaan, cukai, berapa jumlah cukai yang perlu dibayar, dan seterusnya adalah pelabur, berapa untung dan potensi dividen yang akan dimiliki oleh sesebuah majikan atau organisasi. Seterusnya adalah proses perakaunan. Proses perakaunan terdapat 5 jenis proses perakaunan iaitu dokumen asas, journal, ledger, akaun untung rugi dan juga kunci kira-kira. Itu saja dari kami, itu saja daripada saya. Saya harap informasi yang kami berikan ini dapat membantu anda semua. Terima kasih. Jumpa lagi di video hadapan.